Okey, isu budak-budak main senjata dekat sekolah untuk meraih simpati pada isu yang berlaku di Timur Tengah. So, jawapan saya ialah itu satu perkara yang tak bagus. Pertama sekali, untuk psikologi budak-budak kecil, budak-budak sekolah rendah and everything, war, weapon and everything, bagi saya boleh disimpan dalam TV tapi bukan diperagakan di sekolah. Because kita akan create satu element of hatred and kita akan didik mereka. Itulah cara untuk menyelesaikan masalah. So war is not the solution. Solution sebenarnya ialah untuk didik untuk anak-anak kita supaya ada empathy, ada simpati. Lepas tu ada juga solidarity dengan kesusahan budak-budak lain yang ada di luar sana. Bukan untuk angkat senjata. Psikologi ni sangat penting. Kita biasanya kat sekolah ada unit bimbingan dan counselling and everything. Tapi I rasa di school they really need some counselling. What are you doing, man? Kenapa Hamas begitu berani melancarkan serangan mati dah? Dan yang luar biasanya rakyat dia pun bersedia menerima kesan dan akibat daripada itu. Kerana projek menghapuskan Palestin daripada peta dunia dan juga daripada minda semua orang sebenarnya adalah merupakan projek yang sudah hampir menjadi kenyataan. Kita pernah dengar kan apa yang disebut sebagai two-state solution, penyelesaian dua negara. Dua negara maksud dia ada bahagian untuk orang Palestin, ada bahagian untuk orang Israel. Tapi sepadan tu sebenarnya agak mengelirukan sebab dia bagi kepada orang Palestin ni kecil saja Gaza. Besar mana Gaza? Besar Lembah Kelang lagi daripada Gaza. Kemudian penduduk dia pun berapa? Dalam 1,8 juta. Gitu je. Dia tak boleh lebih daripada itu sebab dia kawasan kecil. Kemudian Tebing Barat. Tebing Barat pun kecil juga. Yang baki itu semua dapat pada Israel secara rasmi. Tetapi di masa yang sama, tuan-tuan pun mungkin pernah dengar apa yang disebut sebagai Deal of Century, Safaqatul Qurun, iaitu perjanjian abad ini. Apa itu perjanjian abad ini? Perjanjian abad ini pula adalah merupakan satu projek baru pula yang Israel buat, di mana Israel dia mensasarkan semenanjung Gaza dikosongkan dan penduduk di Gaza kesemuanya dipindahkan ke Sinai. Dan bahkan sebenarnya Israel telah berbincang dengan Mesir dan Mesir bersetuju. Dan Mesir sudah pun mendapatkan dana daripada Korea, China dan beberapa negara lain untuk membangunkan infrastruktur di Sinai. Jadi ini dah berlaku dah pun. Tapi orang Gaza dia tak nak pindah dan projek itu dah berlaku. Dan dalam projek itu juga adalah 61% daripada Tebing Barat akan diambil oleh Israel. Jadi maknanya apa yang tinggal untuk orang Palestin? Lagi sikit, lagi sikit. Kemudian projek seterusnya juga selepas daripada itu adalah projek yang dalam bahasa Arab disebut tatbiq. Dalam bahasa Melayu kita sebut normalisasi. Normalisasi maksud dia satu projek untuk menjadikan Israel sebagai negara yang diterima secara tabi'i oleh semua negara di dunia. Banyak negara tak boleh terima Israel. Negara kita tak boleh terima Israel kan? Dan negara-negara Arab pun sebahagian tu tak ada kedutaan Israel di negara mereka. Mereka tak mahu buat hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi normalisasi maksudnya dia minta, dia melobi supaya semua negara ini menerimanya. Jadi beberapa negara sudah mula menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan Israel. Sebagai contoh Mesir. Mesir tahun 56 berperang dengan Israel. Perang terakhir adalah pada tahun 1973. Tetapi selepas perjanjian 73, selepas daripada perjanjian Camp David 1978, Mesir dah tak ada perang dah dengan Israel. Sebaliknya Mesir mengambil pendekatan berdamai dengan Israel. Itu yang antara punca kenapa Anwar Sadat dibunuh oleh rakyat dia sendiri. Sebab rakyat dia menganggap bahawa ini satu pengkhianatan besar kepada orang-orang Mesir. Kemudian begitu juga kita melihat pendirian Jordan. Jordan walaupun dia tidak menerima dan Israel sebagai negara, tetapi hubungannya cukup baik. Dan kemudian perkembangan yang terbaru dalam beberapa tahun yang lepas, 4 negara dia sudah mengiktiraf Israel sebagai negara. 4 negara ini adalah Morocco, Sudan, Bahrain dan juga Emirates. Dan kemudian disusuli pula oleh Saudi. Saudi belum iktiraf lagi, tapi Saudi sedang mengadakan rundingan untuk mengiktiraf Israel. Maknanya kalau sekiranya Saudi mengiktiraf Israel, Saudi akan ada kedutaan Israel di, tak tahulah kat Mekah ke, kat Madinah ke, kat Jeddah ke, Allah. Dan begitulah juga tekanan sedang diberikan dalam masa beberapa tahun lepas kepada beberapa negara-negara Islam yang lain. Di antaranya adalah Pakistan, Indonesia dan Malaysia. Juga dia akan menjurus ke arah itu. Jadi kalau sekiranya projek normalisasi ini berlaku, maknanya akan makin banyak negara-negara Islam yang menerima Israel secara rasmi dan ada hubungan diplomatik. Kita pun ada duta dekat Israel nanti. Tapi itu belum berlaku lagi. Tapi hampir. Sebab 4 negara besar ni sudah menerima Saudi dalam rundingan dan seterusnya lah. Kemudian satu juga perkembangan yang baru juga di sini adalah Israel dia cuba dan hampir-hampir menjadi kenyataan bahawa dia akan menjadi salah satu daripada negara dalam Liga Arab. Liga Arab ni adalah negara-negara Arab. Semua negara Arab masuk dalam Liga Arab. Israel tak boleh masuk sebab dia bangsa Yahudi. Sebenarnya kalau sekiranya kita melihat rantau Arab, dia adalah merupakan satu rantau yang pelik dengan kewujudan Israel. Sebab sekeliling tu semua Arab. Kalau kita ambil daripada Morocco, Mauritania, Algeria, Tunis
Asia, Utara Afrika semua, termasuklah bahagian tengah tu sendiri, Sudan itu Arab. Kemudian bila masuk dekat Semenanjung Tanah Arab itu Arab. Bila masuk dekat Bahrain, Qatar sampai ke Yaman itu Arab. Iraq apa semua dah jadi negara Arab. Syria apa semua dah jadi negara Arab. Tiba-tiba ada satu negara kecil, Yahudi, dan dia tak masuk dalam Liga Arab sebab dia bukan bangsa Arab, tetapi dia nak masuk dalam Liga Arab, dan hampir-hampir berlaku sebenarnya dia nak masuk dalam Liga Arab. Jadi tuan-tuan, kalau semua ini berlaku, ditambah pula dengan perhimpunan PBB yang terbaru, di mana Presiden ke Perdana Menteri Israel dia mengemukakan peta Israel yang baru, lebih barat ke Gaza ke apa semua dah tak ada. Itu pun sebenarnya satu lagi perkembangan lain. Jadi semua ini sebenarnya adalah merupakan di antara petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawa isu Palestin akan mati. Maknanya Palestin itu akan hilang terus daripada peta dan akan dilupakan. Jadi semua orang akan menerima Israel sebagai Israel lah. Macam kita lah, kita menerima Thailand sebagai negeri orang Siam. Sedangkan Thailand dulu adalah Langkasuka, adalah kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Singgora. Raja-raja ini adalah raja-raja Melayu. Tapi dengan perubahan zaman, akhirnya kita menganggap bahawa itu adalah merupakan bangsa Siam, bangsa dia. Jadi nanti akan berlaku proses normalisasi. Hilanglah Palestin. Jadi Hamas mengambil satu pertimbangan yang besar untuk menjadikan isu ini tak mati. Dia tidak mahu matikan isu ini. Jadi dia mengambil satu harga yang cukup besar dan satu benda yang orang kata berani, cukup berani. Intervensi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan serangan tersebut.